Suasana di Sungai Tengas pada waktu pagi. Terdapat sebuah sungai yang sangat cantik dihiasi tumbuhan yang indah di tebing sungai. Suasana air yang tenang namun sedikit bergenang menjadikan sungai tersebut sangat nyaman pada waktu pagi. Bunyi air sungai yang mengalir menambahkan lagi ketenangan dan keindahan di Sungai Tengas. Ikan-ikan sungai timbul ke permukaan sungai untuk mendapatkan oksigen. Ikan-ikan sangat riang, berenang-renang dan timbul ke permukaan. Ikan-ikan sungai timbul untuk mendapatkan makanan dari buah-buah yang gugur dari pohon di tepi sungai. Ikan haruan timbul ke permukaan untuk mendapatkan oksigen dan bertemu dengan ikan-ikan yang lain. Ikan haruan menikmati keindahan dan bersyukur dengan suasana sungai di Kampung Tengas, tetapi dia sedikit risau. Ikan haruan berasa kecewa dengan segelintir hamba Allah, terutama manusia yang bersikap kejam, membunuh dan merosakkan keindahan alam. Manusia sering membunuh kaum mereka tanpa belas kasihan demi kepentingan mereka dengan kejam. Ikan haruan berjumpa dengan ikan-ikan sungai yang lain seperti keli, puyuh, sepat, baung dan kelah yang menghuni sungai tersebut. Ikan haruan berpesan kepada penghuni sungai agar berhati-hati dengan perangkap. Manusia kejam dalam membunuh dan menangkap kaum mereka untuk kepentingan mereka tanpa belas kasihan. Contoh seperti di luar negara, ribuan kaum mereka yang mati berkelimpangan di Lagoon Rodrigo di Freitas, Rio de Janeiro, iaitu pusat pelancongan akibat sikap tidak bertanggungjawab manusia melepaskan sisa toksik ke dalam sungai. Ikan haruan juga yakin tidak mustahil sungai yang indah ini juga akan dimusnahkan oleh tangan-tangan manusia yang kejam. Sepat menyampuk tidak mungkin perkara tersebut berlaku di sungai ini dan tidak mempercayainya. Sementara itu, anak-anak Pak Kasar Mat Dali sedang mandi-mandi di hilir sungai. Mereka sangat riang mandi-mandi di hilir sungai dan bergembira bermain bersama. Mereka menangkap ikan, bermain tanpa memikirkan perkara yang buruk akan terjadi. Sementara itu, di hulu sungai, Pak Kasar dan Mat Dali sedang menubur ikan. Mereka sedang asyik menubur ikan tanpa memikirkan bahawa anak mereka sedang mandi di hulu sungai. Mereka mengutip hasil ikan-ikan yang ditubur dengan girang dan bahagia tanpa rasa bersalah kerana telah menubur ikan. Mereka tahu menubur ikan adalah salah kerana boleh merosakkan ekosistem sungai dan membunuh ikan dengan kejam. Namun mereka tanpa ragu melakukannya kerana memikirkan keuntungan sahaja. Ikan-ikan ditubur dan akan dijual tanpa rasa belas kasihan. Ketika itu, ikan haruan, sepat, puyuh dan banyak lagi ikan-ikan yang lain mula panik dan melarikan diri. Ikan-ikan dalam Sungai Tengas mula pening dan tidak mampu melawan tubuh yang digunakan oleh manusia yang kejam. Anak-anak ikan tidak mampu menyelamatkan diri dan akhirnya mati. Keadaan di dalam Sungai Tengas menjadi huru-hara. Ikan-ikan berusaha menyelamatkan diri mereka. Sepat, puyuh, keli dan lain-lain sudah mati dan ditangkap. Mereka tidak mampu melawan tubuh yang dibuat oleh manusia. Ikan-ikan di Sungai Tengas mati berkelimpangan kerana mabuk dan teracun akibat tubuh manusia. Ikan-ikan mati kerana kekejaman manusia yang tidak berhati perut menggunakan cara yang salah. Di Kampung Tengas gempar. Keadaan kampung menjadi huru-hara dan riuh rendah. Orang kampung gempar kerana anak-anak yang mandi di sungai telah pingsan kerana teracun. Termasuk dengan anak-anak Pak Kasar Mat Dali. Mereka menangis kerana anak mereka teracun tubuh. Anak-anak mereka pingsan dan tidak sedarkan diri. Akibat perbuatan ayah mereka yang menubur ikan, nyawa mereka juga terancam.
Nyawa anak-anak mereka berada di nyawa-nyawa ikan. Pak Kasar Mat Dali menyesal dengan perbuatan mereka dan berasa sedih. Tok Iman sebagai ketua kaum pun berasa kasihan atas nasib anak-anak Pak Kasar dan Mat Dali. Tok Iman berasa kasihan kepada anak-anak yang teracun itu dan mencari cara untuk menyembuhkan mereka. Tok Iman menyuruh Pak Kasar dan Mat Dali memberikan air kelapa muda kepada anak-anak. Air kelapa muda boleh menyembuhkan mabuk tuba. Kelapa muda diberikan kepada anak-anak yang pingsan. Setelah diberi minum, dengan izin Allah, anak-anak yang pingsan kembali sedar dan selamat. Mat Dali dan Pak Kasar menangis dan berterima kasih kepada Tok Imam. Mereka berasa insaf dan tidak mahu lagi menubur ikan di sungai. Akibat daripada perbuatan mereka itu, anak-anak mereka hampir terkorban. Mereka berterima kasih kepada orang-orang kampung kerana telah membantu mereka. Mereka juga berjanji tidak akan menubur ikan lagi. Mereka insaf di atas perbuatan mereka itu. Akibat dari kejadian tersebut, kampung Tengas kembali ceria dan indah tanpa sebarang masalah. Akhirnya, sungai Tengas kembali ceria, ikan-ikan kembali girang dan suasana sungai kembali indah.